Imam Malik berpandangan letak pipi kat Hajarul Aswad pun bid'ah. Hadis suruh cium bukan suruh pergi tampal pipi. Apakah kita nak kata mazhab Maliki ni ekstrim lah, keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah? Beliau sebut tentang isu bid'ah. Kelompok-kelompok ini katanya satu fahaman yang aktif sejak dahulu lagi, eksploitasi isu bid'ah. Pada dia tak ada bid'ah hasanah, tak ada bid'ah dhalalah, bid'ah semua masuk neraka. Pertama, bila beliau kata satu fahaman yang aktif sejak dulu, kita nak tanya dia maksudkan ni siapa? Kalau dia maksudkan salafi, kita tidak bermudah-mudah untuk kata ke orang bid'ah masuk neraka. Itu tuduhan palsu. Ya, ada pandangan ulama yang berpandangan bahawa semua bid'ah dhalalah. Yang hasanah itu tidak dinamakan bid'ah. Ini perbahasan akademik, tak ada kena-mengena dengan teroris. Mengatakan sesuatu amalan pada perkara khilafiyah sebagai bid'ah, pandangan lain kata dia sunnah. Ini perbahasan akademik. Masalah dia tak tahu. Dia tak tahu. Mengatakan perbuatan yang orang biasa buat sebagai bid'ah, ini bukan isu teroris, ini bukan isu ekstremis. Nanti kita akan tengok dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah salah satu mazhab ataupun mazhab yang paling banyak menghukum bid'ah, benda-benda yang ramai orang lain buat tapi tak ada asas. Apakah ini bererti mazhab Maliki ni mazhab ekstremis? Ada satu orang ni, Abdullah Jalil nama dia. Dia tulis di Facebook, Abdullah Jalil ni, profil dia tulis sebagai salah seorang yang terlibat untuk kaunseling orang ISIS dan juga jamaah Islamiyah. Okay? Antara yang disebut, dia pergi jumpa dengan satu orang yang datang untuk kaunseling, suspek pengganas ke apakah, suruh dia tu baca Fatihah sebagai buka majlis, dia tu tak mau baca Fatihah sebagai buka majlis. Kemudian penulis pun berbincang dan berdebat panjang dengannya tentang bid'ah menurut perspektif Ahli Sunnah wal Jamaah, dan penulis mendapati kebanyakan tahanan yang terlibat dengan aktiviti ekstremisme mempunyai salah faham yang serius berkaitan dengan konsep bid'ah. Di mana salah fahamnya? Di mana salah faham? Bagi orang yang tak mau tambah apa-apa sebelum majlis, dia menganggap itu tidak sunnah, itu masih lagi dia menganggap tak boleh baca Al-Fatihah untuk mulakan majlis. Itu masih lagi, kalau dia anggap tak boleh begitu sebab Nabi tak mulakan majlis dengan Al-Fatihah, kalau buat begitu bid'ah, tak ada masalah. Bagi orang yang nak menganggap boleh mulakan majlis dengan Fatihah pun okey, kedua-dua dalam ruang lingkup Ahli Sunnah wal Jamaah. Bayangkan benda yang lebih penting daripada itu, berkumpul ramai-ramai pada hari Arafah untuk berdoa. Imam Malik kata yang ni bid'ah. Apakah Imam Malik ekstremis? Ini kalau pakai logik Jalil ni, letak Imam Malik dekat dia, dia kata Imam Malik tak faham Ahli Sunnah wal Jamaah kenapa betul. Nak sembelih binatang, Imam Malik kata kalau tambah perkataan minka wa ilaika, daripada engkau ya Allah kepada engkau kami sembelih, Imam Malik kata yang ni bid'ah, pasal kami tak pernah tengok orang Malik buat begini. Apa lagi? Banyak lagi perkara-perkara lain. Bagi salam 2 kali, khatib bagi salam, sekali masa masuk masjid, sekali masa naik mimbar, bid'ah. Imam duduk di satu tempat tak berubah lepas semayang, pada pandangan Imam Malik bid'ah. Sebab asas Imam Malik dalam menghukum sesuatu yang bid'ah adalah Nabi SAW tak buat. Ni kalau mai ni penasihat ni Abdullah Jalil ataupun kalau mai Datuk Ayub Khan ke, pada pandangan depa Imam Malik macam mana? Ekstremis ke? Sebab mudah bid'ah perkara khilafiyah. Ini bukan masalah ekstremis, ini masalah manhaj. Al-Imam Syafi'i berpandangan pi ke Hajarul Aswad, sujud kepada Hajarul Aswad okey sebab Ibnu Abbas buat. Imam Malik berpandangan letak pipi ke Hajarul Aswad pun bid'ah. Hadis suruh cium bukan suruh pergi tampal pipi. Apakah kita nak kata mazhab Maliki ni ekstrim lah, keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah? Tak, kedua-dua ini dalam ruang lingkup Ahli Sunnah wal Jamaah. Dulu Datuk Ayub ada buat satu statement beberapa tahun lepas. Ada universiti di Jordan telah pun ban buku Ibnu Taimiyah, tak bagi pakai buku Ibnu Taimiyah. Apa tujuan kenyataan ini dibuat? Apa tujuan dia? Siapa-siapa yang belajar mana-mana bidang pengajian Islam, dia akan tahu. Dia akan tahu. Ada bab yang Ibnu Taimiyah adalah figur besar. Contohnya dalam bab membahaskan bantahan terhadap ahli falsafah, bantahan terhadap Syiah, bantahan terhadap Kristian. Ini 3 bab, setuju-setuju, tak setuju suka hati, tapi pandangan Ibnu Taimiyah ditulis sebab dia antara tokoh Islam yang paling banyak menulis dalam bab ni. Membantah ahli falsafah, membantah Kristian dan membantah Syiah. Mana ada universiti yang haramkan buku Ibnu Taimiyah? Ada tak universiti tak bersetuju dengan dia? Ada. Tapi haramkan? Tak ada. Universiti mana kat Jordan yang haramkan tu?
Kalau bab begini, kita tak boleh percaya perkataan Datuk Ayub Khan. Macam mana kita nak tahu bab lain dia cakap jujur? Disebut dalam ucapan dia sebelum ni, suspek pengganas ni menggunakan perkataan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah masa lawan dengan Mongol, Ibn Taymiyah kata sebab mereka ni tak mengamalkan hukum Islam, jadi mereka menghalalkan perbuatan pergi lawan sekarang aktiviti keganasan. Kerana orang Islam ni tak mengamalkan hukum Islam. Jadi kesalahan itu dia letak atas kepala Ibn Taymiyah. Macam mana pula kalau orang mengambil perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahawa kita hanya ambil jizyah daripada ahli kitab sahaja. Kafir selain daripada ahli kitab, sama ada dia memeluk Islam ataupun dia dibunuh. Macam mana kalau orang utilize perkataan ini, dia ambil perkataan ini, dia kata Imam Syafi'i sokong teroris. Apakah itu salah Imam Syafi'i? Tak, bukan. Ini pandangan akademik Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang salah faham, ambil pandangan begini secara literal, kemudian dia pergi buat aktiviti keganasan, bukan salah Imam Syafi'i. Tapi bila mai bab Ibn Taymiyah, ungkapan demi ungkapan dibawakan oleh Datuk Seri Ayub ni nak menunjukkan Ibn Taymiyah tak boleh pakai. Daripada dia lah tokoh-tokoh teroris ni berkembang. Dan dia maintain dengan manhaj yang sama untuk tempoh masa yang lama daripada dulu sampai sekarang. Keganasan, saya nak cerita pasal keganasan. Selain daripada ISIS yang Salafi Jihadi ni, apa lagi pintu yang membuka ruang kepada orang melakukan aktiviti keganasan? Ada dua. Satu, apabila pemimpin itu digambarkan sebagai Imam Mahdi. Bila dia digambarkan sebagai Imam Mahdi, orang sokong dia, orang anggap perjuangan dia tu perjuangan syar'i, dan daripada perjuangan itu dia pergi lawan dengan orang lain. Sebab kononnya nak install kerajaan Mahdi. Ini trend banyak orang yang sesat melakukan keganasan. Ini juga yang dibuat oleh Ibn Tumat dulu yang bunuh 70,000 orang. Pengikut dia dakwa dia Imam Mahdi, bermula di Maghrib bunuh orang yang berbeza mazhab dengan mereka. Di Malaysia. Tahun 1980, ajaran sesat Imam Mahdi, 8 orang serang balai polis, mereka terbunuh. Baru-baru ni, 2012. Baru-baru ni, Khalil Afandi Hamid mendakwa dia Imam Mahdi, pergi mengamuk kat depan Jabatan Perdana Menteri Putrajaya, dia dibunuh. Kenapa ini tak diadres? Yang trend menggunakan nama Mahdi untuk menghalalkan keganasan dimulakan oleh Ibn Tumat. Mazhab dia Asy'ariyah. Saya kata, tak adil untuk kita menyalahkan semua Asy'ariyah. Tapi kalau kamu nak adres keganasan yang disalahfahami daripada ISIS, kenapa ini tidak diadres? Kenapa ini tidak disebut? Kes Al-Ma'unah. 30 orang menyerah diri tu. Apa asas perjuangan dia? Al-Ma'unah kata, dalam temu ramah dengan polis yang pergi tangkap Amin tu, dia kata dia dapat arahan daripada wali. Daripada situ, dia menganggap dia berada di atas kebenaran. Apabila dia berada di atas kebenaran, dia pergilah rampas senjata dan sebagainya. Baik, aliran ni mai daripada mana? Tidakkah aliran yang menganggap bahawa orang boleh mendapat arahan langsung daripada para wali, ataupun arahan langsung daripada Nabi, ataupun arahan langsung daripada nuqaba atau wali-wali ghaib ni, tidakkah aliran begini sangat bermasalah? Kalau wali tu bagi tahu kat dia pergi rampas senjata dan pergi buat kop, jatuhkan kerajaan, bukankah ini berbahaya? Berbahaya. Baik, aliran mana yang nak menghidupkan ini? Trend yang sama menganggap orang boleh mendapat arahan daripada wali-wali, menganggap wali-wali tahu benda gaib, menganggap wali-wali ni boleh pergi gathering dengan Nabi, dia ada gathering tahunan dengan Nabi bagi kat dia arahan dan sebagainya. Ada dalam tarekat Nazim Haqqani yang nak dihalalkan di banyak-banyak negeri. Apa polis kata? Saya sebut, tak adil untuk salahkan Nazim Haqqani atas kesalahan kelompok-kelompok ni, walaupun ada persamaan. Begitu juga jangan buat benda yang sama kepada Salafi yang bukan jihadi ni. Salafi yang bukan jihadi tak ada kena-mengena dengan ISIS. Tapi kalau kerana sama-sama pegang dengan akidah Salafi, kamu nak tembak ke situ juga, kenapa tidak dikenakan kepada tarekat Nazim Haqqani yang ada asas yang sama? Membenarkan orang dapat arahan langsung daripada Nabi. Bahkan kes jenayah tu berlaku betul. Aktiviti tu berlaku sampai dihentikan. Al-Arqam 94 dulu,
ketika Al-Arqam diharamkan, antara laporan yang dikeluarkan pada ketika itu adalah ada budak Malaysia ditangkap di Mesir. Beberapa orang budak ditangkap di Mesir atas tuduhan merancang tindakan keganasan pada ketika itu. Perdana Menteri masa itu buat kenyataan, Arqam siapkan tentera 313 orang tentera. Pada ketika itu skuad Badar. Ada perbincangan besar lah tentang tu. Ada yang kata ada betul, ada yang kata tak ada yang kata ini sekadar perang psikologi ke apa-apa. Tapi ideologi untuk nak menjatuhkan kerajaan dibincangkan pada ketika itu. Al-Ma'unah ni Salafi ke? Bukan. Al-Arqam ni Salafi ke? Bukan. Tapi kenapa kesalahan-kesalahan begini bila disebut, mazhab mereka tidak ditarik sekali. Apabila main tentang Salafi jihadi, semua Salafi. Dia bagi gambaran, menggambarkan bahawa kena berhati-hati dengan Salafi. Abu Sayyaf kiranya asal daripada kelompok yang ada afiliasi dengan Al-Qaeda, Salafi jihadi. Tapi tentera Sulu yang pergi serang Sabah tu, yang bawa tangkai apa semua ni, Salafi tak ada tangkai. Ini bukan Salafi. Ganas juga. Orang buat keganasan ni ada banyak sebab. Tapi kalau sebab ini diabaikan, lalu disasarkan serangan kepada satu kelompok semata-mata, ini tidak adil. Saya minta maaf, isu ni mungkin sensitif, isu Mamali dulu. Saya bukan nak sebut siapa yang salah, polis yang salah pergi serang ke, ataupun jemaah yang salah lawan polis. Bukan nak sebut siapa yang salah, tapi telah berlaku apa yang berlaku. Berlaku pertempuran. Pertempuran telah berlaku. Ada kena-mengena dengan ideologi Salafi ke kat sini? Tak ada. Kenapa ini semua diabaikan, tidak dipanjangkan kepada mazhab dan aliran, tapi dengan tingkah laku sedikit Salafi jihadi ni yang ditentang oleh majoriti Salafi, ini dianggap ada kaitan dan kena berhati-hati dengan Salafi.